hak lebih daripada keperluan seseorang. Ni macam kita gapo tu, ataupun kita belajar dengan seseorang tu, dengan seorang tu guru. Lepas pada tu kita belajar habis lah. Kalau kita terus belajar dengan dia, orang lain tak ada ruang, hak tu lebih ilmu. Maknanya kita belajar pun ulah hak tu lah dah lah. Belajar hak tu juga. Dalam keadaan saat ni kita berhenti bui ke orang lain peluang. Itu lebih ilmu. Jangan kita lebih ilmu saat ni kita ambil kita je, padahal kita ada dah. Boleh ulang kelas 1 kita kata. Orang lain pula nak belajar dengan cikgu saat ni, dia akan mengajar kelas 1 hak tu lah. Kalau kita duduk belajar lagi, tu lebih dah tu. Moga kita belajar dah. Artinya kita kena beri peluang kepada orang lain. Itu makna lebihan ilmu juga. Ceritanya Abdullah bin Umar, dia kata, aku telah mendengar, dia kata Umar, Ibnu Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu, bukan Umar ni, Ibnu Umar berkata, riwayat daripada anak dia Hamzah tu anak dia. Dia kata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tengah duduk tidur. Maksudnya dia mimpi lah ni. Tiba-tiba dibawakan kepadaku satu mangkuk susu. Aku pun minum. Sehingga aku nampak rembesan, macam peluh ataupun air dia tu titik keluar ni. Kuku dia tu keluar tu. Sampai begitu sekali. Lepas pada tu ada lagi. Mana walaupun sudah peluh ni keluar di kuku belakang, ada lagi hak lebih dalam bekas tu. Dia pun bagi hak lebih tu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun minum. Itu hak Imam Bukhari buat mari hadis ni sesuai dengan lebihan, sisa, hak lebih, baki. Hak baki ni jangan kita simpan dengan kita. Kalau lebih daripada keperluan kita, beri kat orang. Seperti Nabi SAW beri kat orang. Misalnya kitab ataupun ilmu kau, kita tidak perlu dah, kena kira kita tahu dah, tapi kita beri kat orang kan, dia tak tahu lagi. Kita patut beri kat orang. Begitu juga hak lebihan ilmu dengan arti ilmu yang lebih daripada keperluan asas. Jangan kita tak beri. Hak keperluan asas dia perlu ni, Nabi minum dah habis, tetapi dia beri kepada orang lain hak lebih daripada keperluan dia. Dia beri. Jangan tak beri, jangan simpan gitu saja. Artinya kalau kita dalam keadaan biasa ni, kita mengajarlah. Imam Bukhari nak ayat ni mengajarlah, kelebihan mengajar. Kelebihan ilmu di sini, kelebihan mengajar, iaitu kita beri kat orang. Dan ini juga menunjukkan lebihan ilmu ini sesuatu yang dituntut juga kita mencarinya. Kalau hak asas, tak payahlah siapa peluh, siapa menitis kuku ni, minum sikit bila puas, itu sudahlah. Itulah hak asas. Tapi Nabi SAW minum ni siapa puas tu siapa menitis, maknanya ikut hujung-hujung anggota dia. Maknanya dia ambil lebih daripada perlu. Hak lebih daripada perlu tu pun dikehendaki kita belajar juga. Bukan hak asas fardu ain saja, hak Islam suruh kita belajar ni. Fardu kifayah tu pun gitu juga. Hak fardu kifayah tu tidak mesti kita amalkan. Kita tidak amal, kita boleh wayak orang. Orang lain amal, ada faedah juga kepada kita. Hak lebih daripada keperluan asas kita. Bila kita ajar kepada orang, dia ada guna. Ada guna juga kepada orang. Boleh jadi kita kata, ilmu hak lebih tu kita tak perlu dah belajar, sebab kita tidak menego pun. Apa perlu kita tahu pasal riba, pasal halal haramnya? Kita tidak nak menego. Ilmu tentang kekeluargaan ni, nak mendidik anak nak gitu gini pun tak perlu kita kata. Sebab apa? Sebab kita tidak nikah, kita tak ada bini, kita tak ada anak. Boleh jadi ada orang yang kata gitu. Jadi ilmu ni, setengah-setengah ilmu ni tidak perlu belajar. Jangan kata gitu. Itulah yang dimasukkan lebihan ilmu. Lebihan ilmu ni, supaya Imam Nawawi memang dia tidak nikah, tapi dia boleh royak hukum. Ada faedah juga untuk orang yang menikah tu, boleh tupai dia. Kalau kita belajar ilmu tentang halal haram, memang kita tidak menego, tapi kita boleh royak kepada orang yang nak menego. Ada faedah juga kan? Memanglah benda tu tidak fardu ain.
tetapi ada kalanya diperlukan oleh orang lain, dan kita boleh bagi kepada orang itu. Kita tidak kata dah kita tidak menikah, kita tak boleh orang anggap apa orang. Dah, kita tetap boleh bagi juga nasihat kepada orang, panduan, bimbingan kepada orang dalam bab rumah tangga tu. Begitu juga dalam bab jual beli. Walaupun kita tidak berniaga, dengan adanya ilmu saat ni, kita boleh ajar kepada orang. Itulah yang dikatakan lebihan ilmu. Lebihan ilmu tu kita tak perlu dah. Lebih dah lah daripada keperluan kita. Tapi tetap berguna benda ni. Jangan kita anggap dah lebih ni, kita tak ada kena guna, kita tak perlu. Jangan gitu. Tengok luas hak dia sebut itu. Dan Nabi SAW ambil hak lebih daripada keperluan dia. Kalau hak keperluan biasa ni kan tidak sampai gitu mo. Tidak sampai gitu mo. Hak Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada Nabi ni kan, dia minum sampai puas gitu tu, sampai menitis tu pun tak habis lagi. Ilmu hak lebih-lebih dia tu, dia kesan dia serupa juga, cumanya lebih, tidak sepenuhnya. Sayyidina Umar minum tidaklah sampai menitis gitu. Dia minum, walau bagaimanapun dia dapat ilmu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Sayyidina Umar ni ilmu dia luar biasa. Syah Waliullah dalam kitab dia Izalatul Khafa, dia tulis satu bab pekoh Sayyidina Umar, ijtihad Sayyidina Umar. Dan dia kata banyak kan ulama-ulama sebut ni imam mujtahid muntasib, ni mujtahid tarjih, ni mujtahid fatwa, macam-macam. Mujtahid mutlaknya siapa? Imam besar-besar, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain lagi. Tapi Syah Waliullah kata, kalau nak banding, kita kata dia ni mujtahid mutlak dah. Tapi kalau nak banding dengan Sayyidina Umar, dia ni, mereka ni mujtahid muntasib dah. Pada Sayyidina Umar tu tinggi lagi. Sayyidina Umar tu sebenarnya hak mujtahid mutlak. Boleh dikatakan ilmu hak lain-lain ni dia lah. Sebab apa? Imam Syafi'i ambil daripada Ibnu Abbas, di kalangan sahabat. Ibnu Abbas tu ada murid Sayyidina Umar. Situ juga siapa? Hak lain-lain semua situ. Dan zaman pemerintah dia lama. Hak dia sendiri amalkan, orang boleh tengok macam mana hak dia praktik. Berdasarkan hadis mana, orang boleh tengok. Lepas pada tu dia hantarkan ulama-ulama mengajar. Dia pastikan dulu orang ni ilmu dia setara mana. Jadi ilmu pada masa dia tu maknanya memang hebat. Sayyidina Abu Bakar walaupun dia hebat, dia masa sebentar, dia tak lama. Sayyidina Umar itu zaman kemah ilmu. Ini kenapa? Kerana kesan minum saat ni lah. Bila orang tanya Nabi apa takbir dia, kamu minum susu lagu tu, Nabi SAW kata ilmu. Ini hadis ini menunjukkan satu lagi, iaitu kaedah takbir mimpi. Susu maknanya ilmu. Sebab itu Nabi SAW kan, apabila dia pergi Mi'raj di pagi kan, beberapa hidangan kepada dia, salah satunya susu. Dia pilih susu. Susu maknanya ilmu. Sudah ada isyarat itu, Nabi SAW akan mendapat ilmu yang luar biasa. Sebab susu ni Allah SWT bagi, malaikat bagi kepada dia. Itu isyarat kepada dia akan mendapat ilmu yang lebih, yang istimewa. Memang pun pada malam Mi'raj tu banyaklah ilmu yang dia dapat, yang dia tidak dapat semasa di bumi. Menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan bukan Nabi saja, siapa-siapa pun kalau mimpi minum susu dapat ilmu. Itu makna dia, akan dapat ilmu. Maknanya dia alam misal kita panggil. Ulama dalam istilah dia panggil alam misal. Ilmu tu susu. Baju maknanya agama. Agama. Dengan sebab itu kalau pakai labuh, maknanya agama dia tu luas, agama dia tu kuat, agama dia tu banyak. Dalam mimpi lah, bukan di luar. Luar ni kalau pakai jubah labuh pun tidak jadi alim waktu tu. Kalau pakai baju kemeja pun dah alim sepatu lah. Tak kira luar, dalam mimpi tu. Maksudnya gitu. Perempuan maksudnya dunia. Mimpi perempuan. Kan Nabi kan ditunjukkan, perempuan tu pokok 3. Apa dia kan? Dunia.
Apa makna pokok 3 tu? Maknanya hampir kiamat, tua benar. Dunia, maksudnya dunia. Lepas tu kita kata, jadi orang perempuan tu tak bagus. Bukan soal itu, ini alam mithal. Alam mithal tu digambarkan begitulah. Kalau kita nampak perempuan gitu. Kalau telur, maksudnya perempuan. Telur perempuan. Sebab dalam Quran sebut kan, telur macam telur yang tersimpan dengan baik bidadari. Maksudnya perempuan. Bidadari itu perempuan. Ini asas takbir mimpi. Asas takbir mimpi. Di sini. Bila minum banyak. Maknanya beginilah. Begini. Sehingga keluar tu maksudnya ilmu tu melimpah ruah lah, banyak. Dengan sebab itu, apa yang kita nampak dalam mimpi tidak semestinya di luar tu begitu. Minum susu, makna minum susu dengan tidak tak? Tidak aku. Imam Bukhari mimpi. Imam Bukhari mimpi. Dia mimpi lagu mana? Nabi diurung oleh lalat. Nabi diurung oleh lalat. Dia pun ambil pengebah lalat tu. Dia apa ni, lembek-lembek tu dia kebah Nabi. Berusaha kebah Nabi sehingga lalat tu lari. Dia pergi cerita kepada tuk guru dia. Tuk guru dia kata, kamu akan mengebas, kamu akan membuang hadis-hadis yang tak betul yang dikaitkan dengan Nabi. Nabi tu jadi busuk. Sebenarnya Nabi tu kan wangi. Apa lalat ada ni mana busuk? Apa jadi busuk? Sebab ada banyak hadis-hadis yang tak betul, yang palsu dikaitkan dengan Nabi. Imam Bukhari ni, dia akan Allah SWT akan takdirkan dia ni akan membersihkan hadis-hadis. Dia tidak semesti nampak tak molek tu mana tak molek. Imam Abu Hanifah mimpi tulai Nabi berselerakkan. Tulai Nabi, dia kutip. Dia tahu. Ulama-ulama kata itu hijau dia. Dia akan kembalikan sunnah, akan buat benda yang molek berkait dengan sunnah. Itu hak demo tu banyaklah mimpi-mimpi ni, cerita mimpi-mimpi ni banyak. Tapi dia ada takbir dia sendiri. Dia ada takbir dia sendiri. Saya sendiri pun ada mimpi. Pernah mimpi Nabi ni. Tapi tidak dalam rupa asal dia. Tidak dalam rupa asal dia. Semasa mengajar Tirmizi, Sahih Tirmizi, pada masa tu beberapa tahun dulu lah, lama dah. Mimpi Nabi SAW diisytiharkan duduk dalam zoo. Orang pakak pergi tengok. Saya pun pergi juga tengok. Pergi tengok, mati, jenazah Rasulullah ni, jenazah, mayat dia. Mayat dia pakai macam kain lepah gitu. Gitu saja. Saya tengok daripada kaki, tengok siapa kata dalam mimpi itulah kita kata ini tidak serupa Nabi. Dalam hadis ni nak kata negro tidak negro, nak kata Melayu tidak Melayu. Rupa dia tu nampak daripada kaki sampai ke atas. Tengok ini tidak Nabi ni seperti yang kita belajar ni. Nabi comel. Lepas tu macam mana pula duduk dalam zoo ni? Sekali dengan binatang-binatang ni duduk dalam zoo, ini satu penghinaan. Saya pun baca, ingat ayat Quran. Hak sesuai ni tidak Nabi lagu ni. Dalam mimpi tu kan, hak sesuainya Fir'aun. Dalam Quran Allah SWT sebut, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata dalam muzium Mesir tu, Fir'aun ada mayat dia kan, dimumiakan dia tu jadi kekal lama. Pada hari ini nunajjika bi badanika, kami akan melepaskan tubuh kamu daripada laut tu kan, gelai kan, daripada laut akan lepas. Jadi orang dapat litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau menjadi bukti, menjadi tanda kekuasaan Tuhan kepada orang kemudian daripada engkau. Paklah ni boleh tengok. Jadi tontonan orang raja yang begitu hebat duduk situ, kaku situ. Saya baca ayat tu dalam tu, dalam mimpi. Lepas tu keluar dalam keadaan tidak terima lah itu Nabi. Dalam keadaan tidak terima itu, keluar pergi. Ada orang mari berduyun-duyun lah mari. Saya pun kata, tak usah pergi lah, itu tak betul, bukan Nabi. Orang kata yang Nabi, bukan Nabi. Macam mana Nabi? Tidak sesuai di situ. Nak kita katakan Nabi, hak sesuainya Fir'aun. Kita baca lah ayat Quran sebab tadi lah. Ada yang dengar, ada yang tak dengar.
Ada yang pergi semacam gitu.